Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Alhamdulillah hari ni Bang Cik amat bertuah sebab dapat berkongsi bersama-sama dengan anda semua situasi terkini, iaitu semua dapat tahu bahawa Masjidil Haram akan beroperasi dengan berkapasiti penuh dan juga tiada penjarakan sosial. Dan Bang Cik tahu dan Bang Cik sedar ramai lagi jemaah-jemaah daripada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina yang berketurunan yang berbahasa Melayu lah, senang cerita, daripada Saudi ke, daripada UK ke, tak kisahlah daripada mana-mana. Bang Cik ingin berkongsikan suasana terkini di Masjidil Haram. InsyaAllah ini adalah hari yang cukup bersejarah. Bang Cik juga mengucapkan Alhamdulillah dan bersyukur sangat-sangat kerana Bang Cik melalui fasa-fasa, iaitu fasa-fasa yang tak disangka oleh umat manusia ataupun di zaman moden ni, iaitu kita semua dilanda oleh wabak COVID-19. Okay, Alhamdulillah Bang Cik dapat berkongsi sama-sama daripada vlog awal-awal lagi, daripada fasa mula-mula Bang Cik buat umrah. Setelah lama Bang Cik tak buat umrah, boleh tengok kembali vlog yang awal-awal. Sebab ini jugalah, sebabkan COVID juga, Bang Cik niat untuk berkongsi dan Bang Cik dapat berkongsi bersama-sama. Okey, macam biasa jangan lupa subscribe. Sebenarnya Bang Cik dah buat umrah daripada pukul 3 pagi. Bang Cik akan tunjukkan journey pukul 3 pagi sampailah sekarang subuh. Sekejap-sekejap lah daripada umrah, kita tengok macam mana, apakah perubahan, macam mana tips umrah. Sebab tadi Bang Cik ada berkena sa'i di tingkat 2, macam mana nak turun ke G floor. Sebab apa Bang Cik turun? Semuanya bersebab hanya di vlog kali ini. InsyaAllah semoga vlog kali ini bermanfaat pada semua. Okey, jom bersama-sama dengan Bang Cik jam 3 pagi waktu mula-mula sampai di Masjidil Haram. Sebelum itu macam biasa jangan lupa subscribe, like, share, komen Bang Cik Live supaya Bang Cik lebih bersemangat untuk berkongsi, supaya semua dapat melepaskan kerinduan dan juga mendapat tip-tip yang bermanfaat untuk umrah sementara Bang Cik berada di Kota Mekah. Okey, stay tune. Jom. Jam 3.30 pagi, belum lagi dibuka untuk jemaah menunaikan solat subuh masuk kepada Masjidil Haram. Masih untuk jemaah keluar sahaja, insya-Allah. Dan semua untuk kemasukan di Masjidil Haram, sama ada umrah ataupun solat,
masih memerlukan tempahan slot melalui Itmarna ataupun Tawakalna. Beginilah keadaan pukul 3:30 pagi di Masjidil Haram, penuh dengan jemaah berihram. Dekat situ dia masih cek lagi tasrih ataupun kebenaran untuk umrah. Inilah keadaan semasa betul-betul terkini setelah pembukaan penuh kapasiti Masjidil Haram. Alhamdulillah. Begitu ramai sekarang. Kita tengok kat sini memang ramai jemaah umrah antarabangsa. Kalau yang ni biasaannya daripada Kazakhstan. Berlambang merah, berlambang biru. Alhamdulillah. Okey, selepas tawaf insya-Allah Banci akan buat perkembangan terkini di Masjidil Haram selepas tawaf umrah. Tengok ramai jemaah sedang berdoa dengan tenang. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah, Banci dah menyelesaikan solat sunat tawaf umrah. Tadi pun kita dah dengar sedikit sedutan azan. Cuma Banci nak explain dulu bab azan tu sebab ada juga yang terkejut sebab bukan semua negeri mengamalkan azan pertama, azan sebelum subuh, iaitu tadi sekarang waktu subuh ialah pukul 5:04. Sekarang jam 4:04. Sejam sebelum subuh akan azan yang pertama, kalau kita panggil azan kejut tahajud ataupun azan untuk standby solat subuh, insya-Allah. Dan bezanya azan subuh dengan azan yang pertama tu adalah tiada panggilan yang seperti kita selalu dengar. Panggilan iaitu solat adalah lebih baik daripada kita tidur. Kejap lagi solat azan solat subuh ataupun waktu subuh akan ada. Itulah bezanya antara solat kejut subuh dengan tidak. Kerana benda ni pun ramai jemaah umrah ada yang keliru. Tiba-tiba terdengar azan, kelang kabut berlari ke Masjidil Haram. Okey, sementara Banci dah selesai tawaf ni, Banci nak menunjukkanlah perubahan yang banyak yang berlaku pada Banci. Okey, banyak yang berlaku pada Banci dan juga jemaah-jemaah yang kebiasaannya sudah menunaikan umrah pada musim endemik ni. Dan sekarang seperti semua orang tahu, dengan pengumuman full capacity dan tiada penjarakan sosial di Masjidil Haram, Alhamdulillah, Banci bersyukur sangat-sangat kerana Banci merasai sendiri perubahan demi perubahan. Peristiwa yang tak disangka sebenarnya, peristiwa yang tidak
di dunia moden ni kita rasakan memang tidak akan berlaku, iaitu penutupan penuh Masjidil Haram sehinggalah ada fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga dan fasa keempat. Sekarang ni fasa, kalau kita boleh lihat, tiada pergerakan sosial. Tapi masih ada slot kita kena menempa slot. Itu yang satu lagi fasa rasanya kita doa-doakan supaya selepas ini tiada lagi slot dikenakan. Jadi orang macam Bancik sendiri pun tak kisah siapa-siapa, mudah untuk melakukan ibadah umrah berapa kali pun, nak melakukan solat sunat tawaf berapa kali pun, nak melakukan tawaf sunat seperti dulu-dulu pun tak ada masalah. Okey, jom Bancik bawa jalan-jalan sikit. Apakah perubahan yang berlaku? Jom. Okey, ini adalah perubahan yang terbesar. Kalau kita tengok sebelum ni vlog-vlog Bancik daripada fasa pertama, kita tengok betapa jaraknya orang bertawaf. Tapi sekarang ni kita tengok, kita lihatlah sendiri, tiada pun pegawai-pegawai ataupun sesiapa sahaja menjaga kita punya penjarakan. Yang paling gembira adalah beg-beg umrah ataupun beg-beg travel agent. Kita doa-doakan supaya lebih ramai. Kita tahu jemaah daripada Malaysia dah terbang, tetapi masih grup yang kecil. Kita doakan supaya grup-grup besar daripada Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan kawasan sekitar Asia Tenggara penuh kembali mewarnai tawaf, insya-Allah. Dan sementara Bancik bertawaf ni sekarang berada di Pancur Emas. Sebelum Bancik menunjukkan apa-apa lagi perubahan, Bancik doakan semua doa-doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT dan Allah mengangkat kembali wabak COVID-19 ni, insya-Allah. Dan yang paling banyak juga yang memerlukan doa, yang mengirimkan doa kepada Bancik, semoga kita yang belum ada zuriat, insya-Allah ditunaikan oleh Allah SWT, diberikan rezeki untuk mendapat zuriat. Dan sesiapa yang mendapat zuriat, kita doakan supaya anak-anak kita ataupun diri kita sendiri menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, supaya kita ataupun anak-anak kita mampu berdoa kepada kedua pun, insya-Allah. Okey, sebentar lagi Bancik akan memberitahu atau merapatkan diri Bancik dengan Kaabah. Kita tengok perubahan yang ada. Okey, inilah perubahan yang ada. Sebelum ini kita akan nampak satu dinding putih ataupun halang putih menghalang kita daripada nampak penuh Kaabah. Tetapi apabila istiharnya semalam, inilah keadaan semasa, hanya meletakkan ring merah. Tetapi sayangnya untuk mencium Hajarul Aswad belum lagi, merapati Kaabah belum lagi. Tetapi kita boleh melihat jelas, dengan jelas Kaabah itu sendiri, insya-Allah. Dan ini adalah bahagian Multazam. InsyaAllah kalau sesiapa yang berkursi roda, polis pun dah tak tahan. Kita tengok polis pun tak tahan untuk kita berdoa di hadapan Multazam. Ya Allah, beruntungnya jemaah-jemaah tersebut, insya-Allah. Inilah kita tengok, ada penghalang. Dan ini adalah kawasan makam Ibrahim, iaitu terletaknya batu yang membantu Nabi Ibrahim. Okey, yang membantu Nabi Ibrahim semasa pemindahan Kaabah, insya-Allah. Ini dia secara terang inilah. Ini yang masalah dia, apabila dibuka benda-benda macam itulah yang dielakkan sepatutnya. Okey, ini adalah kawasan Pancur Emas dan Negeri Ismail, sebahagian daripada Kaabah. Belum lagi jemaah-jemaah boleh kita doakan supaya semua jemaah boleh kembali untuk berdoa ataupun beribadah di dalam Kaabah itu sendiri, insya-Allah.
bergema kembali daripada jemaah-jemaah luar sambil bertawaf, berdoa beramai-ramai. Itulah perubahan yang berlaku jika ada jemaah umrah antarabangsa. Kita akan beribadah beramai-ramai, insya-Allah. Sebentar lagi banci akan pergi ke kawasan sa'i. Banci akan meneruskan ibadah sa'i. Dan kenapa banci suka memilih slot pukul 3 pagi sebenarnya? Kerana setiap kali banci akan buat umrah, banci akan pastikan banci dapat solat 5 waktu di sini. Tak kisahlah slot pukul 3 pagi kita akan dapat waktu subuh, slot pukul 6 petang ataupun pukul 3 petang kita akan dapat asar, pukul 6 petang kita akan dapat maghrib. Jadi kalau sesiapa yang datang umrah, jika boleh, jika boleh mutawif mengatur masa yang sesuai, kena dengan slot, kena dengan solat waktu, supaya kita dapat solat di kawasan dan berlama-lama di kawasan tawaf. Kerana untuk solat 5 waktu, untuk slot 5 waktu, masih tidak boleh lagi ataupun berpakaian biasa, tak boleh lagi berada di kawasan tawaf. Okey, banci nak ambil slipper. Banci akan teruskan perjalanan banci sebentar lagi untuk mengejar waktu subuh, insya-Allah. Inilah keistimewaannya bila kita mendekati waktu solat, kita akan boleh berada di dataran berlama-lama. Tengok, ni adalah tempat saf perempuan dan ini adalah tempat saf lelaki. Kawasan belakang tu adalah kawasan imam yang bercahaya. Okay, alhamdulillah slipper banci masih wujud. Okay, kenapa banci ambil slipper banci lebih awal? Okay, slipper banci lebih awal kerana dia satu hala satu hala. Selepas kita sa'i, kita kebiasaannya dah tak boleh masuk ke kawasan tawaf. Sebab tu banci ambil slipper lebih awal. Kiranya banci daripada kawasan sa'i tu banci boleh terus keluar. Okey, sebelum kita sampai ke kawasan yang tidak nampak pada Kaabah, banci mohon doa daripada sahabat-sahabat semua, subscriber banci yang menonton banci live, supaya banci live berkembang lebih pesat untuk menyampaikan info terkini mengenai Kota Mekah, dan doakan banci selalu diberikan rezeki untuk berada di Kota Mekah untuk menyampaikan info kepada anda. Dan juga doakan banci supaya ini bukanlah tawaf yang terakhir banci. Dan juga banci doakan kepada semua subscriber, semua penonton-penonton, semua sahabat-sahabat, semua sekali yang melihat video banci, supaya kembali ke Kota Mekah untuk menunaikan umrah dan dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Dijemput kembali kepada Allah, dijemput kembali oleh Allah SWT untuk menunaikan umrah ataupun haji, insya-Allah. Jadi perjalanan umrah kita sentiasa diatur lagi. Kita tengok perjalanan yang biasa ataupun perjalanan yang biasa ketika pandemik. Kita tengok, kita akan terus eskalator ni sebenarnya. Kalau untuk masa harapan, terus tembus ke new extension. Terus je dia akan daripada sini. Nampak kayaknya banci akan dibawa untuk sa'i di tingkat 2. Okay, kalau kita lihat kat sini, banci sekarang berada di tingkat 1 di tingkat 1 kawasan sa'i ataupun kawasan tawaf. Tengok masih berlakunya pembersih ataupun pekerja-pekerja
Masjidil Haram membersihkan tapak kaki. Stiker yang dah kekal selama setahun lebih rasanya. Begitu agak sukar sebenarnya untuk membuang. Kita tengok kat sini. Alhamdulillah, semoga kita doakan benda ni akan kekal solat di kawasan Masjidil Haram ataupun semua masjid di seluruh dunia, terutamanya Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, di kawasan Asia Tenggara kembali rapat kembali, insya-Allah. Okey, jangan tekan lagi next vlog sebab jangan cari lagi vlog-vlog yang lain. Sebab selepas ini Bancik sekarang ni Bancik dah terkena ataupun Bancik tidak berapa gemar sebenarnya untuk sa'i di tingkat 1, di level 1. Bancik suka di level yang biasa supaya Bancik boleh melihat bukit Marwah dan Bukit Safa. Bancik lebih suka sa'i di situ. Bancik akan bagi tips jika ditolak ataupun jika dihantar untuk bersa'i di tingkat atas ni. Bancik akan tunjukkan jalan macam mana nak turun ke bawah. Okey, stay tune. Jangan ke mana-mana. Kalau belum tekan button subscribe, sila tekan button subscribe sekarang. Dan jika dah tekan button subscribe, tekan button notification. Kalau kita tengok ni ramai ramai sedang bersa'i. Sebab tu semua ditolak, rasanya sa'i di tingkat bawah pun penuh. Tapi kita tengok macam mana. Tip pertama dia untuk pergi ke lampu hijau dia. Lepas tu kita belok ke kiri terus. Kita mencari eskalator untuk turun ke bawah. Okay, kita dah jumpa eskalator, kita turun ke bawah. Okey. Sini. Turun je, jangan risau. Okay, pintu yang kita tuju ni sebenarnya kita akan keluar pintu Al-Arkam. Okay, pintu Al-Arkam. Di sebalik belakang, itu adalah pintu Al-Arkam. Okay, betul lah, pintu Al-Arkam je. Nasib baik betul. Pintu nombor 16. Okay, Bancik pun dah sampai ke pintu Safa. Dan Bancik selesa sebenarnya untuk berumrah ataupun berumrah sa'i di sini. Lebih feel lah sebab ada bukit, ada macam-macam. Okey, Bancik akan teruskan sa'i Bancik dulu. InsyaAllah Bancik akan solat subuh di sini. Kita tengok nanti rakaman Bancik solat secara rapat. InsyaAllah, doa-doakan Bancik dapat berikan yang terbaik kepada anda semua. Okay, Alhamdulillah kita baru selesai solat subuh. Sebentar lagi panggilan solat jenazah. Kita tengoklah
betapa meriahnya sekarang Masjidil Haram dengan solat yang rapat-rapat. Alhamdulillah. Okey, setelah solat sunat jenazah, Banci pun rasa bolehlah mengakhiri Banci punya vlog kali ini sambil-sambil melihat suasana selepas solat subuh. Alhamdulillah tadi selepas sa'i Banci sempatlah berlari. Dah sempat berlari untuk merasai sendiri ataupun untuk mencipta sejarah diri Banci, dan Banci kongsikan sejarah diri Banci bukan untuk dibanggakan tetapi untuk mengalami ataupun berkongsi. Okey, berkongsi suasana yang berada sekarang. Kita tahu kebanyakannya masih grup daripada Asia Tenggara masih sedikit. Banci kongsikan perubahan yang berlaku seperti Banci awal yang Banci cakapkan. Banci alhamdulillah, Banci adalah salah seorang insan yang bertuah yang merasai tempoh-tempoh pandemik. Sampailah tahap sekarang, sampaikan tahap Masjidil Haram tiada penjarakan sosial. Okey, Banci akhiri vlog Banci kali ini. Semoga vlog kali ini dapat melepaskan kerinduan pada anda, dapat berdoa bersama-sama dengan Banci, dapat InsyaAllah salah seorang daripada doa-doa daripada kita semua dimakbulkan oleh Allah SWT. Jangan lupa kongsi-kongsikan video Banci ini. Semoga kita dapat manfaat bersama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari bumi Mekah, dari Masjidil Haram, khas untuk Banci Live. 起来。